dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Aisyah Adilah binti Ahmad Sabri dalam rancangan Jauhi Pencemaran, Hayati Persekitaran. Pendidikan alam sekitar. Pernahkah anda mendengar tentang pendidikan alam sekitar? Siapakah yang terlibat dalam pendidikan alam sekitar? Baiklah, bersama-sama saya kita rungkaikan tentang pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ialah proses berkomunikasi dan memberikan arahan untuk memelihara dan menjaga warisan alam sekitar dan membuat model pembangunan dengan penyelesaian yang mampan. Menurut laporan Berita Harian pada 2 November 2017, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar sudah menyiapkan kertas cadangan bagi memperkenalkan pengajaran subjek pendidikan alam sekitar di peringkat tadika, sekolah rendah dan menengah. Pendekatan ini dapat memastikan generasi yang bakal mewarisi negara diterapkan tanggungjawab dan kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar serta tahu cara menjaga atau melindungi sumber alam semula jadi negara. Kepentingan pendidikan alam sekitar dapat dilihat apabila terdapat banyak persidangan yang dilaksanakan dalam membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar di peringkat global. Persidangan dan mesyuarat yang ini mempunyai matlamat dan objektif yang ingin dicapai. Malta merupakan salah satu seminar latihan alam sekitar yang telah diadakan pada tahun 1991 di mana persidangan ini telah dianjurkan oleh UNESCO iaitu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, yang mana seminar ini merupakan kesinambungan daripada persidangan Tbilisi yang berlaku pada tahun 1977. Persidangan Tbilisi ini merupakan persidangan pertama yang disertai oleh ramai pemimpin dunia. Seterusnya, saya akan serahkan kepada wartawan Nur Ain Zafirah yang kini berada di Pahang. Terdapat beberapa matlamat utama pendidikan alam sekitar yang telah disyorkan dalam seminar, iaitu membantu masyarakat untuk sedar dan faham tentang isu-isu alam sekitar. Kesedaran ini mampu memupuk kesungguhan dalam diri masyarakat dalam mempertingkatkan usaha mengatasi isu-isu alam sekitar yang sering berlaku. Sebagai contoh, antara isu yang tular pada tahun 2019 telah berlakunya pencemaran gas metana di sungai berhampiran SK Pasir Putih, Pasir Gudang yang menyebabkan 1,400 pelajar diarah mengosongkan bangunan sekolah itu. Di samping itu, matlamat utama pendidikan alam sekitar juga ialah dapat mengekalkan kualiti alam sekitar yang secara tak langsung dapat membantu meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Persidangan Malta 1991 juga telah mewujudkan Akta Perlindungan Alam Sekitar pada tahun 1991. Akta ini merupakan akta pertama berkaitan dengan perlindungan alam sekitar. Akta ini mengutamakan beberapa penekanan, iaitu yang pertama pada bahagian 6 berkaitan dengan perlindungan flora dan fauna. Bincangan ini meliputi perkara berikut. Yang pertama, bahagian tersebut membincangkan tentang kuasa menteri untuk mengumumkan spesies dan kawasan spesies yang tertakluk pada akta untuk dilindungi, iaitu Seksyen 32. Yang kedua, kuasa menteri bagi memastikan peraturan berkaitan dengan spesies dan kawasan spesies yang dilindungi boleh diguna pakai atau dikenakan kepada sesiapa yang terlibat dalam Seksyen 33. Yang ketiga, menteri juga berkuasa untuk membuat peraturan berkaitan dengan ekspor dan import flora dan fauna bagi tujuan melindungi identiti sumber biologi dan sumber air kawasan mereka, iaitu dalam Seksyen 33 juga. Penekanan kedua, saya serahkan kepada Nur Fazana di Negeri Sembilan. Kedua, bahagian 7 dalam Akta Perlindungan Alam Sekitar berkaitan dengan warisan sejarah dan diperincikan seperti yang saya sebutkan. Yang pertama, menteri hendaklah mengisytiharkan bangunan atau kawasan yang mempunyai sejarah dan arkeologi sebagai bangunan yang dilindungi. Kedua, dalam masa sebulan selepas pengisytiharan bangunan atau kawasan yang mempunyai sejarah atau keperluan arkeologi tersebut, menteri hendaklah mengazidkan bangunan dan kawasan tersebut dan sentiasa menyemak semula bangunan atau kawasan tersebut untuk digazetkan semula setiap 3 tahun. Ketiga, menteri berkuasa untuk membuat peraturan khas untuk pemeliharaan karakter bangunan dan perkampungan, melaksanakan langkah-langkah penyimpanan, pengekalan dan dekorasi bangunan dengan ciri-ciri tempatan.
Keempat, menteri boleh mengisytiharkan objek tertentu yang mempunyai artistik sejarah dan saintifik, dan menteri juga berkuasa untuk membuat peraturan berkaitan dengan perlindungan objek tersebut juga boleh diambil alih oleh negeri. Kelima, adalah tidak sah di sisi undang-undang jika kerja-kerja arkeologi atau mana-mana tanah atau air negeri ini jika tiada kebenaran bertulis daripada menteri yang terlibat. Keenam, menteri boleh memberi kebenaran khas untuk mengecualikan satu kawasan atau objek daripada peraturan ini, tetapi setiap pengecualian ini perlu diterbitkan dalam gazet. Ketujuh, sesiapa yang menganggap mana-mana tempat dalam pulau tersebut perlu atau dikeluarkan daripada senarai kawasan yang dilindungi di bawah Seksyen 35 atau objek yang patut atau tak patut diekspor keluar daripada pulau atau pengecualian baru diberikan atau ditolak atau mana-mana peraturan dibuat oleh menteri di bawah sebagai akta. Notis bantahan hendaklah dihantarkan kepada menteri dalam masa sebulan selepas senarai diterbitkan. Seterusnya, dalam masa sebulan, notis bantahan diterima. Menteri hendaklah mengemukakan notis bantahan tersebut kepada pihak berkuasa untuk menyimaknya di bawah Seksyen 44. Penekanan seterusnya dalam bahagian 8 berkaitan dengan penilaian impak alam sekitar. Bahagian 8 adalah berkaitan dengan keperluan untuk menyediakan penilaian impak alam sekitar. Setiap organisasi atau syarikat atau projek yang memberi impak alam sekitar hendaklah memohon permit daripada pihak berkuasa untuk sebarang penghasilan atau kesan daripada projek tersebut. Peraturan mengenai penilaian impak alam sekitar disediakan dalam Seksyen 39 hingga 43. Seterusnya saya serahkan kepada wartawan Alia yang bertugas di Johor. Penekanan yang seterusnya dalam persidangan Malta adalah berkaitan Akta Perancangan Pembangunan di bawah Seksyen 45 dan 46 telah membincangkan bahawa kuasa menteri terhadap perancangan pembangunan serta keperluan mengekalkan dan meningkatkan persekitaran pembangunan termasuklah nilai ekologikal di persekitaran bangunan tersebut. Kesimpulannya, persidangan Malta yang diadakan di Kepulauan Malta telah dihadiri oleh 36 buah negara telah menandatangani strategi penilaian alam sekitar dalam konteks melepasi sempadan. 22 negara pula telah menandatangani protokol terhadap tanggungjawab awam dan ganti rugi akibat sebab kerosakan iaitu Protocol on Civil Liability and Compensation for Damage Caused. Suka untuk saya ingatkan bahawa bukan saya, bukan anda, tetapi kita perlulah bersama-sama berganding bahu dalam menjayakan usaha-usaha yang telah diadakan dalam persidangan Malta ini. Sama saya Nurul Alia Alamuddin dalam rancangan Jauhi Pencemaran Hayati Persekitaran.